Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusnihi wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidin nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadanil amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung bacaan kitab kita Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16. Kita sampai muka surat 106. Muka surat 106, tajuk baru, bab ma jaa qalbu syekh syabun ala hubbi thnataini, yaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan hati syekh. Syekh makna dia orang tua. Makna dia orang tua. Dia panggil syekh. Biasanya dalam masyarakat Arab, bila mencicah 40 dan ke atas baru boleh panggil syekh. Okey? So dia kata di sini bab yang nak menyatakan hadis yang menerangkan hati orang tua itu muda atas kasihkan dua perkara. Orang tua tapi hati dia muda. Muda pada dua benda. Ketahuilah saudaraku, dua perkara yang tersebut dalam hadis yang akan datang ini tiada siapa benci kepadanya sekali-kali. Dua benda yang dia nak bagi tahu ni, dia kata tak ada manusia yang tak suka. Semua orang suka. Sehingga orang tua pada umurnya sekalipun suka juga. Tua dah pun dengan dua benda ni suka. Iaitu yang pertamanya panjang umur, dan yang keduanya banyak harta. Dua ni semua orang suka. Orang suka kalau boleh biar dia tak mati. Lagi tua lagi menjadi. Kalau boleh macam tu. Kan? Lagi tua lagi menjadi kalau boleh. Kan selalunya kita ni lagi duk menjangkau tua, kita lagi duk slow, lagi duk bagi laluan dekat orang apa semua. Tapi ada orang dia lagi tua, dia lagi nak pepak orang. Dia ada macam tu pun ada. Kan? Ada juga. Jadi dia mau dia panjang umur, dan yang kedua dia mau dia ni jadi orang yang banyak harta. Lagi tua lagi nak buat harta. Dia tu tak boleh buat apa dah. Dah, kita ni umur makin duk naik. Mai raya tak buat baju raya dah. Tidak boleh. Kan kita pun duk berebut baju raya sama. Dah. Siapa pun lagu tu lah. Umur makin duk meningkat, anak makin duk ada ramai. Mai bulan puasa, sebelum puasa, mai bulan puasa, kita duk fikir nak buat baju untuk anak-anak je. Sampai kadang-kadang terlupa baju raya kita tak buat. Pasal apa? Pasal kita orang tua. Tak ada nak gelut sangat dah. Jenis-jenis macam tu tak gelut sangat dah. Orang tua memang macam tu keadaan dia. Makan apa, semua pun tak apa nak gelut mana ada jadi ya. Lagu tu aja. Biasanya orang tua macam tu. Kan? Tapi kalau sekiranya jadi orang tua lagi duk gelut, duk cengkuih harta, duk ambil, nak buat apa? Nak buat apa harta ni? Tak boleh buat apa. Mati bawa balik kain kapan tu aja. Cukuplah. Takat mana duk ada tu cukuplah. Jangan sampai tamak haloba, jangan tak elok sangat nampak. Macam tu. Maka seperti orang-orang muda itu, maka patutlah ia suka akan panjang umur. Kerana badannya cukup segar dan segak. Maka mencitalah ia akan jumpa beberapa nikmat dunia. Maka tak akan dapat berbagai-bagai kenikmatan dunia melainkan dengan panjang umur. Dia kata kalau orang muda dia nak benda ni menasabah. Pasal apa? Dia kata pasal orang muda ni depa ni duk segar, duk segak lagi. Padahal kalau dia minta panjang umur pun pasal dia tengah duk segak, bagilah dan dia kerepot dulu. Lagi dia duk segak ni, dia naklah loncat lebih sikit. Kalau orang muda minta panjang umur itu biasa. Dia kata itu tidak luar biasa, itu biasa. Dengan kerana itu mencita ia dan berkehendak dia akan yang demikian itu. Kalau dia orang muda, dia minta panjang umur,
dia gelut buat kerja untuk cari harta, itu biasa. Pasal apa? Pasal dia muda. Orang muda, kalau sekiranya dia nak gelut cari harta, biasalah. Pasal apa? Adatnya dia akan hidup lama lagi. Jadi maknanya dia perlu belanja untuk hidup dia. Jadi kalau orang muda gelut buat kerja, gelut cari duit, gelut cari harta, itu biasa. Baik. Sehingga tua pun tiada lepas hatinya daripada yang demikian itu, oleh sayang akan nikmat yang dirasainya itu. Maka jikalau tiada padanya nikmat, mencita ia akan panjang umur dan cukup sehat supaya boleh ia membanyak harta dan mendapat nikmat hartanya. Dengan kerana itu, sungguh pun badannya tua, tetapi hatinya dan tamaknya seperti orang muda juga. Dia kata, tapi kalau orang tua kok perangai lagu tu tak elok. Orang tua umur dah mai 80, duk langkah api nak pergi 80 lebih 90. Satu macam punya tamak haloba duk tengok. Nah, lagi duk minta nak panjang umur, lagi duk minta nak berkuasa, lagi duk minta nak apa, semua tak elok sangat nampak. Lagi nak gelut nak buat harta, lagi nak buka syarikat baru lagi hari ni. Umur dah 85. Apa syarikat nampaknya? Hak duk ada, duk pun duk makan juta-juta dah, sudahlah. Nak buka syarikat baru lagi. Tak elok sangat nampak. Tak elok, nampak tu tak elok. Seelok-eloknya apa? Mai duk di masjid ni. Mai masjid Taman Brown ni mengaji kitab ni. Kan? Bagi faham sikit. Bagi faham sikit bahawa dengan umur yang tinggal dekat kita ni senja dah. Senja dah. Peratus untuk menghadapi malaikat maut tu tinggi sekali. Berbanding dengan orang muda. Bukan kata orang muda tak mati. Tapi peratus mati orang muda ni kurang. Berbanding dengan peratus mati orang tua. Tinggi. Jadi sedar ke diri kita ni dah semakin tua. Janganlah kita duk buat kelaku macam orang muda. Jangan duk tunjuk tamak haloba tak tentu punca. Jangan duk tunjuk kita ni satu macam punya gila kuasa. Tak elok nampak dia. Begitu. Ni bukan ada kata kat siapa-siapa. Kebetulan tajuk ni. Dia kebetulan dia main tajuk ni. Dia kata dengan kerana itu, sungguh pun badannya tua, tapi hatinya dan tamaknya seperti orang muda juga. Demikianlah dikhabarkan oleh Nabi, sebagai tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, qalbu syekh syabun ala hubbi ithnataini, tulil hayah wa kasratil mal. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia bermula hati orang tua itu muda ia atas kasihkan dua perkara, iaitu panjang hayatnya dan juga banyak hartanya. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Memang betul lagu tu rupanya. Nabi beritahu. Jadi bila Nabi beritahu ni, maknanya ilham Allah kepada dia, sehingga dia beritahu pada kita. Maknanya kalau benda tu ilham daripada Allah, benda tu betul. Benda tu betul. Jadi kita ni bila dah baca hadis ni, ambil iktibar. Jangan hari ni kita duk tengok orang macam tu, esok mai ke kita pun perangai macam tu. Tak elok. Umur dah sampai 70 lebih, 80 lebih, duk berebut harta pesaka lagi. Uduh perangai nampak. Uduh. Kita dah 70 lebih dah. Hidup asah parang kerana berebut harta pesaka. Tak elok sangat nampak. Duk naik turun mahkamah. Kes apa? Kes tuntutan harta. Tak elok sangat nampak. Dengan umur yang Tuhan bagi ke kita ni, senja dah. Nak masuk maghrib dah. Maknanya malam boleh berlabuh pada bila-bila masa. Dengan umur yang Tuhan bagi tu, tolak pergi ke tepi bang. KIV bang, semua dunia-dunia ni, kita perbetih akhirat kita dulu. Nah, baik, masalah lobakan harta dan panjang umur. Sesungguhnya telah dikatakan di atas tadi akan dua perkara yang semua orang suka kepada dia. Yakni sukakan panjang umur dan sukakan banyak harta. Adapun suka panjang umur itu tidak keji pada syarak atas orang muda. Kerana ada cukup segar, segak dan boleh banyak ibadat dan perkara yang dibuatnya. Itu dia. Orang muda kalau minta panjang umur memang patut. Pasal apa? Pasal dia muda lagi, minta Allah panjangkan umur dia supaya membolehkan dia beribadat kepada Allah Tuhan dia. Macam tu. Dan jikalau loba ia sekalipun kepada panjang umur itu, kerana banyak perkara belum ia rasa lagi. Menasabah. Orang muda ni banyak benda tak rasa lagi. Kereta Mercedes tak rasa lagi. Kan orang muda umur-umur 30-40, duk main 40-45 nak pakai Mercedes ni tak boleh lagi.
Mudah-mudahanlah esok mai umur 50, 60 dan pakai Mercedes pun 5 hari jadilah. Jadilah dan juga rasa. Kan? Jadi dia padalah dia gelut buat kerja dan sebagainya, menyiaga siang malam dan sebagainya. Pasal apa? Pasal nak cari duit lebih sikit. Pasal apa? Pasal nak rasa nikmat di atas dunia ni sikit. Tak ada apa-apa. Pasal apa? Pasal dia pun memang Allah bagi sihat lagi. Kalau dia nak gelut buat kerja tu padan dengan umur dia yang ada lah ni. Begitu. Pasal apa dia kata? Pasal banyak perkara yang belum dia rasa lagi. Tak rasa lagi. Kan umur baru 25, 30, 35 ni tak boleh lagi lah nak duduk di tempat yang established. Tak boleh lagi. Kan sampai umur 50 lebih pun sikit lagi nak naik tak jadi naik pun ada juga. Kan? Bukan kata senang nak naik nak rasa tempat-tempat yang baik ni. Dia kata ada pun jikalau orang tua lobakan panjang umur dan harta, maka itu keji sangat pada syarak kerana ia merasa dunia dan harta di dalam masa yang sudah panjang. Tak elok sangat. Dia umur dia dah 70, rasa senang ni lama dah. Dah rasa senang ni bukan baru 5-6 hari, bukan baru 5-6 bulan, bukan baru 5-6 tahun. Dah lama dah duk rasa senang ni. Duk rasa duit banyak, duk rasa kuasa besar, duk rasa pengaruh dan sebagainya. Banyak lama dah rasa. Kalau masih duk tamak lagi, huduh sekali, dia kata. Nampaknya huduh sekali. Maka hendaklah seseorang itu ingat akan apa yang diberi nasihat oleh Nabi SAW. Tiap-tiap orang muda itu jangan loba dan jangan tamak. Dan tiap-tiap orang yang tua tu lebih-lebih lagi dituntut yang demikian itu. Jadi dia kata bab loba, bab tamak ni, walaupun orang muda tu patut kalau dia nak tamak kerana dia masih muda, tapi Islam menasihatkan jangan tamak. Begitu. Islam menasihatkan baik muda baik tua jangan tamak. Orang muda pun jangan tamak, orang tua lebih-lebih lagi jangan tamak. Begitu. Melainkan biarlah loba dan tamak pada mengerjakan yang disuruh Allah dengan amal wajib dan amal yang sunnah. Itu lebih baik. Fikir apa yang wajib yang kita masih belum buat. Kan dah tua sangat dah, kelombong tak pakai lagi, pakailah. Pakai itu yang patut dia fikir nak buat. Kan? Bukan dia fikir nak pikarang rambut. Tapi dia kena fikir nak kelumbung rambut ni. Pasal apa? Perintah kelumbung rambut ni perintah wajib kat atas orang Islam. Ni dengan umur yang dia ada lah tak kelumbung lagi, mau fikir lah, mau fikir. Aku bila nak mula buat. Bila fikir tu, dia main keinsafan. Bila dia main keinsafan, dia akan segera buat. Macam tu. Tuan-tuan percaya tak kata kita masuk kubur esok? Malaikat dia nanti tanya benda ni. Percaya tak? Kan malaikat nak tanya hang sebelum mati hari tu berapa banyak duit yang hang tinggal dalam bank? Duit yang hang tak ada nak awak balik daripada bank Singapura ke Malaysia berapa? Dia dah tanya dah. Kan? Lah orang pakai tu usung awak balik. Pasal ringgit tidak ada nilai di luar negeri. Dan berebut pakai 2 rembiang awak balik. Not 1000 dengan not 500 dah dimansuhkan daripada ada dalam kitaran masyarakat. Kan? Tu semua usaha-usaha untuk memulihkan ekonomi. Sampai hari ni khutbah Jemaah Masjid Negara pun tajuk tu juga. Tajuk suruh balik duit. Kan? Tu nampak tu kira bersungguh. Kan? Kempen tu nampak bersungguh. Jadi adakah tuan-tuan duk ingat bila kita mati masuk kubur esok malaikat tanya ke yang ni? Dia tanya kan ni duit hang dalam bank Singapura, bank Switzerland, bank apa nama nu, hang tak ada nak balik tu macam mana, banyak mana, betul-betul tinggal, malaikat tanya lah. Dah. Malaikat tanya apa? Dia tanya siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Bukan sekadar nak tanya siapa Tuhan sama siapa Nabi. Lebih daripada tu, malaikat nak tanya kamu ikut tak perintah Tuhan dan perintah Nabi kamu. Yang tu yang malaikat nak tanya. Kalau yang tu kita tak boleh nak jawab dengan memuaskan hati masa duduk dalam kubur esok ni, susah kita di hari akhirat nanti. Susah kita. Baik, bermula dalil atas jangan seorang loba dan tamak itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yahramu banu Adam wa yashibbu minhu ithnatani al-hirsu 'ala al-'umri wal hirsu 'ala al-mali. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tua anak Adam dan muda daripadanya di atas 2 perkara, yakni makin loba ia, lobakan panjang umur dan lobakan banyak harta. Itu lagi satu hadis yang mengukuhkan hadis yang mula tadi. Manusia ni
Muda ke tua ke, makin tua ke apakah, dua benda ni tak apa yang nak buat. Dia nak hidup lama, dia nak ada duit banyak. Inilah keburukan yang ada dalam diri manusia ni. Kata At-Tirmizi, ini hadis sahih, dia kata. Tajuk baru, bab ma jaa fi zahadati fid dunya. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bencikan dunia. Nak jumpa pula tajuk malam ni, dia kata dunia ni kita kena benci. Ketahuilah saudaraku, bermula bencikan dunia dan tidak berkehendak kepadanya, itu satu martabat yang mulia daripada beberapa martabat orang yang ahli ibadah. Mulia. Sifat benci kepada dunia ni mulia. Maka ialah menyebabkan kasih kepada Allah. Bila kita tak suka dengan dunia, kita ada banyak masa untuk dekati Allah. Yang kita duk jadi jauh dengan Allah ni pasal apa? Pasal kita duk kalut dengan dunia. Kan? Hati kita ni Tuhan bagi jadi satu aja. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah kata dalam Quran, Allah tidak jadikan kepada manusia dua hati di dalam dada dia. Tak ada. Hati kita satu aja. Kalau kita berat kepada dunia, sudah tentulah akhirat kita dia jadi arai banyak. Kalau kita berat dengan akhirat, dunia kita ada masalah sikit. Dia mesti macam tu. Dia mesti macam tu. Tak boleh dua-dua sekali excellent. Mustahil nampaknya. Mustahil. Dia kata macam tu. Dan menyenangkan hati. Dan mendatangkan bagi yang bencikan dunia itu adalah kebajikan. Dan tertolak daripada kemudaratan. Dan memasukkan ke dalam syurga. Maka telah diberitahu oleh ulama akan pengenalan zuhud atau bencikan dunia itu dengan katanya, ialah tidak berkehendak akan barang yang lebih atas hajat daripada rezeki yang halal. Kita tidak mengutamakan dunia. Dia kata dia boleh menghasilkan tenang dalam hati. Tidak boleh. Kita kalau kita duk fikir dunia, dunia ni apa? Dunia ni benda yang palsu, yang bersifat sementara. Kan? Yang tu dunia. Akhirat ni benda yang hakiki dan dia kekal selama-lama. Itu akhirat. Dunia ni palsu. Contoh dia apa? Contoh dunia, kadang-kadang benda agama dia boleh jadi dunia. Kadang-kadang benda agama boleh jadi dunia. Ceramah agama ni benda agama, tapi bila duk kalut dengan envelope orang bagi, jadi dunia. Nah, macam tu aja. Macam tu aja. Bila kita duk kalut, duk jadi raplah dengan envelope orang nak bagi ni, dia jadi dunia. Bukan susah. Kita nak gelencong, nak jadi benda hak betul-betul nak dapat pahala besar, pergi jadi tak ada pahala. Bukan susah nak jadi lagu tu. Senang aja. Pergi Mekah buat haji. Itu akhirat tu. Bukan sahaja dia perintah wajib, bahkan dia menjanjikan pahala yang cukup besar. Tapi kalau dia pergi Mekah dengan tujuan untuk bawa balik title haji, tak ada apa. Entah percaya tak bahawa ramai orang Melayu kita pergi Mekah buat haji kerana title. Kerana title. Jadi apabila kita pergi ke Mekah, kita buat haji bukan kerana ini perintah wajib yang Allah fardukan kepada kita. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah memfardukan kepada manusia ni mengerjakan ibadat haji, difardukan kepada orang yang mampu mengerjakannya. Dia tahu kata dia pergi Mekah ni wajib, dia tahu kata pergi Mekah ni rukun Islam, menjadi kemuncak kepada rukun-rukun yang ada dalam Islam, dia tahu, tapi sak kata dia selit masuk dalam hati dia. Aku pergi ni kerana nak balik title Tuan Haji. Rosak ibadat kita. Bahaya. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok dalam fiqh Asy-Syafi'i, fiqh Imam Asy-Syafi'i, kita duk tawaf Baitullah tu. Kalau tengah duk tawaf tu berubah niat, batal pusingan tawaf tu. Pusingan hak kita tengah duk pusing tu cancel. Berubah niat. Kita memang daripada awal tadi niat kita nak tawaf memang dah, tapi tengah duk tawaf tu nampak member lama duk di depan kita tu. Member ni dulu masa form 4 dengan form 5 dulu mengaji sama dengan kita. Lah umur kita dah 50 dah. Kita tak jumpa dia. Habis-habis tingkatan 5 sekolah dulu, kita tak pernah jumpa dia. Tak tahu nak ditakdirkan Allah Tuhan Maha Kaya,
Pergi jumpa masa tengah tawaf. Ai, nampak dia. Ai. Laju sikit dia. Tawaf, duk tawaf juga, tapi laju sikit pasal apa? Nak pergi dekat dia. Berubah niat. Berubah niat. Di sisi fiqh Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kata batal pusingan tu. Pasal apa? Tawaf kamu tu sudah tidak kerana Allah, tapi tawaf kamu tu sudah berubah niat kerana nak kejar kawan yang duduk di depan tu. Kalau dalam bab tawaf yang kecil itu boleh membatalkan pusingan tu, takkan dalam soal hidup beribadat kita ni tak boleh terbatal. Kita betul-betul kita kata kita mai ceramah ni kerana ini tuntutan agama. Allah suruh kita berdakwah, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Betul-betul kita duk pegang yang tu. Lama kelamaan makin terkenai, sambutan makin baik, orang makin duk sanjung, dia terlupa. Dia dah terkona dah. Dia punya niat tu dah terkona dah. Dia pergi ke mana? Dia mau sanjungan. Dia pergi ke mana? Dia mau pujian. Dia pergi ke mana? Dia habis. Rosak ibadat yang dia buat. Benda tu zahir nampaknya ibadat, di sisi Allah Subhanahu wa taala terbatal pahala ibadat itu. Tuan-tuan tak takut benda macam ni? Sahabat Nabi pernah turun pergi berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bila dah mati dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia ni tidak syahid. Sahabat tanya pasal apa? Pasal apa dia tidak syahid? Sedangkan tadi masa peperangan tengah duk rancak berjalan, dia ni dilihat, dia ni diperhatikan oleh sahabat lain sebagai satu orang yang bermati-matian di dalam medan jihad itu. Pasal apa Rasulullah kata dia ni tidak syahid? Nabi SAW kata dia berperang, dia bermati-matian supaya orang kata dia ni jari'un, dia ni berani. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha mengetahui. Tuhan bukan tengok hak dia duk gelut perang tu. Tuhan tengok pergi sampai ke hati dia. Rupa-rupanya dia masa duduk dalam suasana perang tengah duk sengit tu. Dalam keadaan tu, hati dia sudah twist pergi ke lain. Hati dia sudah ingat kata aku nak tunjuk kata aku berani di kalangan kawan-kawan aku. Mati dia di sisi Allah tidak syahid. Tak takutlah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Itu sebab kita belajar ni, kita belajar bukan sekadar untuk mencedok ilmu. Kita belajar ni bukan sekadar untuk menimba ilmu. Kita belajar ni bukan sekadar untuk berdebat ilmu. Kita belajar ni bukan sekadar untuk bagi tahu dekat orang bahawa kita banyak ilmu. Tapi kita belajar ni dengan tujuan nak perbetul benda-benda yang boleh menggelencongkan kita daripada niat mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Susah tuan-tuan. Itu sebab kita saban hari, tiap-tiap hari kena minta doa dekat Tuhan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa juga tindak tanduk, apa juga tingkah laku, apa juga cakap, apa juga gerak hati kita, biarlah kita base di atas nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Kena macam tu. Nah, takut tuan-tuan dengan benda-benda yang macam ni. Jadi inilah yang dia nak bagi tahu. Dia kata kadang-kadang dia nak menjelaskan tentang soal az-zahadah, tentang soal zuhud, tentang soal dunia tidak memberi bekas di hati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Osman Ibn Affan, Abdul Rahman bin Auf dan lain-lain lagi. Mereka ni adalah sahabat-sahabat Nabi yang mereka ni adalah saudagar yang kaya zaman Nabi. Tetapi mereka ni zahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni zahid, orang-orang yang zuhud di sisi Allah. Walaupun duit banyak, harta banyak, perniagaan besar dan sebagainya, tetapi hati mereka tidak tertawan dengan kekayaan itu. Tetapi mereka ni bila-bila masa Nabi sebut aja kata Islam perlu duit untuk belanja, mereka orang yang mula-mula bawa keluar duit. Itu menunjukkan bahawa duit tidak memberi bekas di hati dia. Kita kalau orang minta duit fikir banyak kali. Orang main minta duit, fikir banyak kali. Kita abang kata saya ni kalau tekan nak kawan boleh. Kalau main duk buat nak pinjam duit ni saya tak seronok. Pasal apa? Kita susah bila nak bagi duit ke orang. Pasal apa? Pasal duit memberi bekas di hati kita. Kita melihat bagi ke orang tu sebagai satu kerugian. Kita melihat bagi duit ke orang tu sebagai satu benda yang tidak membawa pulangan besar untuk kita. Sebab kita melihat dari sudut dunia. Kita tidak melihat dari sudut akhirat. Dia cakap lah benda ni siapa pun macam tu. Dia cakap
Anak penakan kita sendiri nak masuk universiti tak ada duit. Abang kita, adik kita mai jumpa kita, dia tahu kita ni ada duit sikit. Dia mai kat kita duk cerita. Dia duk cerita tu fahamlah kata dia nak minta tolong. Cuma dia tak sebut pada mulut dia kata dia nak minta tolong. Tapi dia mai duk cerita kata anak abang dapat masuk universiti. Ni nak kena sekali gue nak kena 6,000 ni. Abang pun tak ada duit lah. Tak tahu nak pergi cari mana. Atau duk nampak cara ni kalau dia ni tak, kalau tak ada duit juga abang ingat tak bagi dia mengaji lah. Fahamlah kata dia nak mai minta kita tolong. Kita pergi duk buat mangkuk tak faham pula. Pasal apa? Pasal duit memberi bekas di hati kita. Duit tu memberi bekas. Kita duk rasa kalau aku bagi kat dia ni, rugi aku. Dia ni harus tak bayar. Kita duk baca lagu tu. Kita tak baca bila kita bagi tu Allah bayar dah kat kita. Tak baca aku tu. Betul tuan-tuan? Kalau tak mau tolong orang lain. Pasal apa? Pasal orang lain kita tak kenal. Satu pasal jugalah ular ayak pun banyak jugalah ni. Dia main buka tajuk depan kita. Dia main buat sedih lap ayak mata ni habis lengan baju sebelah pun ada juga. Rupa-rupanya main perkenal kita. Hak macam tu pun ada. Ni adik-beradik. Kita kenal dia keluar satu perut. Daripada perut mak kita tu lah. Dia takkan kita tak percaya. Abang kita kenal daripada kita mula-mula lahir ni, kita kenal dia sampai hari ni anak sulung dia masuk universiti. Kita kenal dia berapa punya lama. Hati budi dia kita kenal. Kita tahu dia ni bukan ada nak ambil kesempatan nak buat naya kita. Kita tahu dia ni memang jujur. Dia ni memang betul-betul tersepit nak minta bantuan kita. Kita boleh jawab kat dia. Kata saya pun duit baru aja bagi depa pinjam baru ni. Walhal kita ada duit. Pasal apa? Pasal kita tidak zuhud di sisi Allah. Zuhud bukanlah diartikan sebagai tinggal habis dunia tunggal langgang pergi duduk atas gunung cerai. Bukan macam tu. Zuhud ni bukan kata zuhud ni tinggal habis semua tinggal tunggi langgang rumah. Anak bini nak ragu rumput makan ke apa punya pasal. Aku tak maulah dunia-dunia ni semua. Aku galah kain pelekat satu bungkus. Naik tidur betapa atas gunung cerai. Hidup makan roti di sana. Bukan itu zuhud. Zuhud ni maksud katanya duit ringgit ni, harta benda ni tak bagi bekas di hati dia. Kalau dia melihat orang yang perlu bantuan, dia rasa tidak teragak-agak untuk bantu. Itu orang zuhud nama dia. Dia kaya. Dia bukan orang yang miskin papa kedana. Dia kaya. Tapi kekayaan itu tidak menyebabkan dia terhalang daripada nak buat baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dia kata dan ada tersebut dalam hadis Nabi SAW yang berkhabarkan kepada kita hakikat zuhud ataupun benci dunia itu. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala ida'atil mal walakin az-zahadatu fid dunya an la takuna bima fi yadaik awthaqa mimma fi yadayillah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ni Abu Dzar ni memang bapa zuhud. Bapa zuhud di zaman Nabi. Abu Dzar ni sampai tak ada apa. Sampai mati dia tak ada kain nak kafan. Itu dia. Bukan kerana dia tak buat kerja, bukan kerana dia tak ada duit. Dia buat kerja, dia ada duit. Duit pegang sat aja dia bagi ke orang. Yang kata Abu Dzar ni, dia sampai macam tu. Nabi pun tak suruh macam tu. Tapi dia ni takut dia kepada Allah ni sampai peringkat tu. Sampai peringkat dia rasa apa pun tak boleh ada kat dia. Kena bagi ke orang semua. Dia rasa macam tu. Nabi tak suruh macam tu. Tapi dia tu, tahap takwa dia tu sampai macam tu. Dia takut ni nak simpan jenis-jenis benda yang bernilai ni, emas, perak, duit ringgit ni, dia takut nak simpan di rumah dia. Pasal apa? Pasal dia takut dia ada simpan duit, ada orang yang tak ada benda nak makan. Dia takut macam tu. Lalu bila dia jumpa orang, dia tengok kawan tu atas bawah, dia duk nampak kawan ni susah, tak ada duit, dia bagi duit dah. Sehingga kan tak pernah kekal satu dirham di dalam tangan dia. Tak pernah. Melainkan disedekahkan semua sekali. Ni yang kata Abu Dzar yang meriwayatkan hadis yang kita duk baca ni. Sehingga kan waktu nak mati dia tu tak ada apa. Nak beli kain, nak kapan dia tu pun kain, duit tak ada nak beli kain. Sampai menangis bini ni kerana melihat suami yang begitu sekali tak ada apa di atas dunia ni. Itu dia. Pasal apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, manusia yang paling baik itu ialah manusia yang sedekahkan apa yang dia paling sayang.
Dalam hidup dia tak ada apa yang dia sayang. Apa yang dia sayang? Kain baju yang ada pun tu aja yang ada kat dia. Tak ada yang lain. Kalau dia bagi, dia tak ada apa nak pakai. Maka itulah selain yang dia pakai. Tinggal yang dia sayang ni duit aja. Kalau dia buat kerja dapat duit, duit itulah yang dia sayang. Yang tu bagi kat orang. Abu Zar Al-Ghifari. Tuan-tuan pernah tahu tak Abu Zar ni siapa? Abu Zar, dia ni qati'ut tariq. Dia ni penyamun di tengah jalan. Sebelum masuk Islam dulu. Kerja dia qati'ut tariq. Kerja dia samun orang yang duk ni, kabilah-kabilah yang duk bawa barang dagangan daripada Mekah nak pergi ke Syam apa semua ni, rombongan unta yang duk bawa dagangan tu, yang tu dia nanti sabotaj lepas. Dia nanti serbu pi rampas samun harta benda orang. Kenal dengan Nabi SAW, perkenalan dengan Nabi itu mengubah 100% hidup dia. Daripada satu orang penyamun yang tidak kenal hati budi, yang tidak ada peri kemanusiaan, hidupnya macam binatang masa itu, bahkan lebih ganas daripada binatang. Dia bukan samun saja, bahkan dia akan buat apa sahaja untuk menjayakan niat dia untuk ambil harta orang. Yang kata Abu Zar Al-Ghifari ni. Satu hari bertemu Nabi SAW, Nabi kata ke dia, kalau kamu masuk Islam, kamu akan jadi orang yang cukup baik dalam Islam. Cukup dengan kalimah itu mengubah keyakinan dia dalam hidup dia. Mukjizat Nabi SAW. Terus serah diri, surrender dekat Nabi. Jadi khadam, serah diri pada Nabi. Nabi nak suruh buat apa, siang malam, pagi petang, apa saja dia akan buat. Abu Zar Al-Ghifari diterbiah daripada Nabi SAW. Menerima terbiah direct daripada Nabi. Lalu akhirnya Abu Zar Al-Ghifari jadi macam yang kita kata tadi, tak peduli tentang hidup dia sendiri, bahkan dia hanya fikir nak abdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kita boleh cerita aja pasal dia, kita tak boleh pi tangga dah, tak boleh pi, takut kita. Kita dengar pun takut dah. Kita dengar bagi Abu Zar seorang sudah. Kita nanti kata lagu tu. Pasal apa? Pasal kita tidak ada zuhud dalam hati kita. Tak ada. Tak ada. Baik. Jadi Abu Zar radhiyallahu anhu, dia yang menceritakan hadis ni. Kata dia daripada Nabi SAW telah bersabda ia. Bermula zahid pada dunia atau bencikan dia itu bukannya mengharamkan yang halal. Yakni bukannya apa benda daripada hartamu yang dalam tanganmu itu tidak dimakan, tidak dipakai, tidak digunakan pada apa-apa. Dan itulah dinamakan zuhud atau dinamakan bencikan dunia. Sebagai haram pada syarak. Tidak boleh diambil dan digunakannya. Jadi kita bukan maksud macam tu. Zuhud ni bukanlah maknanya duit kita sendiri pun kita tak guna. Apa pakaian yang ada pun kita tak mau pakai. Pasal apa? Pasal zuhud. Walhal benda tu halal. Kita pergi buat kerja begitu begini, hasil daripada titik peluh kita kerja, orang bagi duit, dengan duit tu kita beli pakaian, tiba-tiba tak mau pakai baju ni. Pasal apa? Pasal zuhud konon-kononnya. Nabi kata itu bukan zuhud. Itu bukan zuhud. Nabi sendiri pakai baju elok-elok. Nabi sendiri pakai baju elok-elok. Kalau tuan-tuan baca di dalam kitab hadis, di bawah Kitabul Libas, Abwabul Libas, baca tentang bab pakaian. Libas tu pakaian lah. Tu yang orang putih buat Levi's tu. Ajar. Dengan di Arab lah. Levi's. Libas. Makna dia pakaian. Kan? Jadi kita tengok dia dalam hadis di bawah bab libas. Dia cerita di sana. Cerita tentang Nabi SAW. Satu orang manusia yang suka berpakaian elok. Nabi suka berpakaian elok. Ada satu hadis sahabat kata, aku tidak pernah melihat Nabi SAW dalam keadaan sesegak ini, melainkan ketika Nabi SAW memakai kamis yang berwarna merah terang. Kasar Nabi pun jubah merah terang. Saya pun nak buat 2-3 kali dah. Perempuan kata jangan. Nak buat dah. Dia kata tu buat pelik lagu tu. Dia kata kita kata pelik apa ni? Buka hadis tunjuk kalian ni dia. Nabi pakai jubah merah. Dia kata bagi Nabi pakai sudah. Dia kata. Pasal apa dalam masyarakat Melayu kita ni lagu duk buah merah ni kira kasar lah kan. Merah ni garang lah. Dia buat jubah merah nampak gerun lagi. Takat baju Melayu merah tak apa kan. Jubah buah merah. Dia kata mana yang Arab ni dia kata kan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabit dengan hadis, dia biasa memakai jubah merah, kamis yang berwarna merah terang. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ni kata, aku tidak pernah melihat Nabi setampan itu, sesegak itu, melainkan pada hari Nabi pakai jubah yang color merah terang ni. Maknanya hadis itu juga membawa maksud kepada kita bahawa Nabi SAW dia particular juga pakaiannya. Particular. Dia pastikan pakaian dia tu bersih, orang tengok selesa biji mata dan sedap orang duduk dekat dia. Nabi SAW di antara fitrah Nabi apa dia? Watta'atur, dia kata, dan Nabi ni suka beratar-atar, berwangi-wangian. Tidak pernah orang duduk sebelah Nabi, mendekati Nabi pada satu ketika yang Nabi tidak berbau wangi. Tak pernah. Melainkan sahabat ni sampai mereka pun heran. Tidak pernah mereka dapati Nabi satu hari tak bau wangi. Wangi semedang Nabi ni. Kan? Kita ni hapak semedang. Lagu nak main masjid aja baru duduk lumak minyak atar buah tanah sikit pun wangi sikit. Waktu lain busuk. Nabi SAW tak. Jadi adakah orang yang pakai pakaian yang elok-elok, bersih, wangi-wangian dan sebagainya, orang ni tidak zuhud? Kalau kita kata dia ni nampak mengebat satu macam ni, tak ada, dia ni tak ada zuhud, tak betul. Tak betul. Tafsiran kita tidak seperti yang ditafsirkan oleh Nabi. Benda tu halal. Pakai pakaian bersih itu bukan takat halal, dituntut. Pakai baju baru dituntut. Lebih-lebih lagi pada hari raya, dituntut pakai baju baru. Jadi Islam menuntut benda-benda yang macam ni. Islam mau kebersihan, Islam mau kecantikan. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala tu maha baik, Allah tidak akan terima melainkan yang baik-baik. Jadi macam tu. Jadi maknanya orang yang pakai pakaian yang baik-baik, mempunyai benda yang baik-baik, orang yang macam ni kita nak kata dia tak zuhud, tak boleh. Kerana itu dituntut oleh agama. Macam tu. Baik. Dia kata di situ, dan juga bukannya zuhud pada dunia ataupun bencikan dia itu, iaitu tiada dinafkahkan harta itu pada apa-apa. Itu pun bukanlah makna kata zuhud. Ada harta benda semua duk taruh, tidak dinafkahkan, tidak dibelanjakan. Sampai anak pergi sekolah pakai kasut terbelah, nampak jari keluar 5 jari di depan. Anak mai abang kata, bapak kasut terkoyak teruk ni. Dia kata, hang pakailah zuhud nama dia tu. Kata, jahanam budak ni. Kan sampai tak mau nak belanja duit. Pasal apa? Takut saat ni duduk beli kasut baru, saat ni tak zuhud. Tak kena. Dia kata, kita kena belanja. Dan tetapinya zahadah pada dunia dan bencikan dia itu bahawa tiada ada engkau lebih percayakan dengan barang yang di tangan kamu daripada barang yang di dalam tangan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Yang tu makna zuhud. Zuhud ni apa dia? Zuhud ni kita tidak boleh overconfident. Apa yang ada kat kita hari ni cukup. Siapa pun tak boleh buat apa kat kita. Sebaliknya kita sepatutnya kena percaya ketentuan Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya. Dia boleh jadi dalam masa 2 hari. Boleh jadi daripada orang yang ada cukup banyak kuasa sampai jadi orang yang betul-betul tak ada apa. Sama sehari. Baru tadi pukul 5 ada kuasa. 5.30 sudah tak ada kuasa. Dia boleh jadi. Kan? Amboi, dia kira nak kona kot tu saja. Pasal apa? Pasal bila kita kona kot tu, kita lebih nampak lagi contoh tu. Bukan? Kita, bukan kata kita, tuan tubuh tu pun tak sangka. Bukan kata kita tak sangka, kita memang tak sangka. Tuan tubuh tu, kawan hak kena tu pun sendiri tak sangka. Dia kena hari Rabu, hari Selasa dia pun tak sangka. Hari Selasa dia duk ingat, tak apa lagi lah. Mai hari Rabu pagi duk kata okey lagi. Mai petang hari KO dah. Itu dia nak kata tu, kita kena zuhud. Kita kena zuhud, kita tak boleh kira pula. Ni tengah duk sihat ni, tak lagi mati boleh jadi. Jangan cakap benar ni, jangan cakap. Bila kita duk ingat macam tu, bermakna kita zuhud. Bermakna kita zuhud. Hari ni kita orang yang ada position. Belum tentu esok pagi kita masih ada position. Belum tentu. Macam-macam cara Tuhan boleh lucutkan kita daripada position tu. Macam-macam cara. Tuhan boleh guna orang untuk melucutkan kita. Tuhan boleh guna penyakit untuk melucutkan kita. Tuhan boleh guna kematian untuk melucutkan kita daripada apa yang kita duk pegang lah ni. Tuhan boleh guna apa juga. Jadi kita tidak boleh terlalu siqah, terlalu percaya bahawa apa yang ada kat kita ni menentukan segala-galanya. Tetapi kita kena percaya apa yang ada di dalam kudrat Allah dan iradat Allah itu yang menentukan nasib kita.
Maka orang yang ingat macam ni, orang ni zuhud. Nampak? Macam tu tafsiran agama tentang zuhud. Yakni apa harta dan apa milik yang ada dalam tangan kamu, itulah yang tiada bergantung hatimu padanya. Apa juga ada kat kita lah ni, kita jangan terlampau nak confident sangat. Over confident tak boleh. Tak boleh. Duk ingat kata tak apa, kalau jadi apa pun saya adalah saving tabung haji ada 2 million. Ya. Okeylah, kalau jadi apa mai kelang kabut apa pun bolehlah 2 million, bolehlah sebulan 20,000. Cakap pun duk tengok gini kan. Lepas tu tak campur hak bubur rata-rata sikit sebanyak lagi. Bolehlah. Dia kata gedebuk-gedebak plus minus, bolehlah sebulan nanti 30-40,000 macam tu ada lah. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Satu malam ni orang usung pergi Glen Eagle duk keras kediang atas katil ni. 2 million pun tak ada guna lah. Kan? Malam ni tahu-tahu tengok usung bawa pergi Glen Eagle Medical Center, GMC, katil duk goncang dengan katil-katil sekali. Kan? Gigi mata duk jegir, terbelalak lidah duk julung keluar. Masa tu kalau pergi habaq dekat doktor pakar di Glen Eagle tu, kata ni berapa boleh bagi baik penyakit ni berapa? Doktor pakar kata ini bukan kira duit. Dia kata, you ada 10 juta mai bubuh di sini pun saya tak boleh janji punya benda ni. Cuma saya boleh bagi tahu kat you orang Islam bukan? Kata Islam. Kalau boleh baca Yasin bagus ya. Lagu tu yang dia habaq kat kita, 2 juta nak buat apa? Tuhan Maha Kuasa, tuan-tuan. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Lah ni doktor di hospital dia faham. Kalau orang Islam kita ni lagu doa masuk macam tu, dia kata lagu tu lah. Dia kata, you Islam bukan? Kita pun Islam. Oh balik lah. Dia kata, oh balik buat apa? Itu buat baca-baca apa boleh baca lah. Dia kata, jangan baca surah Abang tu lah. Dia kata, surah Abang pun tak boleh pakai lah ni. Baca Yasin. Dia kata, jangan buat main. Yang tu yang kata zuhud. Dia kata bahkan yang kamu bergantung itu barang yang di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Yang tu aja dia nak beritahu. Apa betul-betul kita ni semua Tuhan tentulah. Yang tu aja. Yang ni lah yang dia kata apa? Qada dan qadar Allah. Kita kena terima. Kita betul-betul bahasa Allah ni dia kata apa? Pasrah. Pasrah ni kira saya pun tak faham apa dia. Tapi maksud dia kira kita tak boleh buat apa. Melutut di depan keesaan Allah. Macam tu aja. Pasrah. Berserah, surrender ni habis. Kira lah ni betul-betul serah kat Tuhan lah. Apa Tuhan nak takdir aku terima. Macam tu aja. Piduk kuntau lawan pun tak ada faedah apa. Piduk mengamuk pun tak jadi apa. Piduk keluar tunjuk perasaan pun tak ada guna apa. Kira lah ni mau minta dekat Tuhan. Ya Allah, tunjuklah kebenaran itu sebagai kebenaran. Ya Allah, tunjukkanlah kebatilan itu sebagai kebatilan. Macam tu aja. Kita pun tak tahu yang mana satu yang betul, yang mana satu yang salah. Kita pun tak tahu. Ya Allah, tunjuklah kebenaran itu kebenaran, kebatilan itu kebatilan. Aku lebih pada tu aku pun tak tahu nak kata apa. Kita surrender di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang menentukan semua benda ni. Kemana Tuhan nak divert pergi, dia akan pergi. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam soal-soal yang macam ni. Dia kata maka jikalau demikian itu, bernamalah kamu orang yang zahid. Kalau kamu betul-betul serah kat Tuhan, kamu zahid di sisi Allah. Kamu zahid. Maka apakala tidak kamu bergantung dengan hartamu dan apa kekuasaanmu dan bergantung kamu kepada Tuhan semata-mata, maka tentulah kamu menjunjung suruhnya sahaja dan menjauhkan tegahnya. Kita kalau hati kita solid dengan Tuhan, kalau hati kita ni betul-betul kita dengan Tuhan, tak ada bab lain semua kita KIV habis. Kita kira kita hamba Allah, apa pun kira Tuhan yang berkuasa ke atas kita. Solid hati kita dekat Tuhan. Apa jadi? Kita akan jadi orang yang ikut apa yang Tuhan kata. Kita akan jadi orang yang meninggalkan benda yang Tuhan larang. Yang tu aja. Walau ramai habaq kita ada banyak peluang. Banyak peluang sebenarnya. Kalau hamba boleh buat lagu ni, kalau hamba buat, kita cek semua ni. Kalau nampak lagu nak jadi tak apa clear dengan Tuhan, kita KIV bang. Miskin pun tak apa. Miskin pun tak apa. Hati aku tenang. Macam tu. Dia kata hang tak jual rugi ni. Apa semua saat ni hang nanti duk meleleh dia. Meleleh bila yang apapun. Aku kira aku jaga hukum aku dengan Tuhan. Tuhan dah abang benda ni tak boleh. Hang tu sadu paksa aku suruh pergi buat. Aku tak akan buat. Macam tu. Kan? Dia kena macam tu. Dan apa hartamu semuanya, jikalau sebagaimana banyak sekalipun, maka tentulah niat kamu penolong bagi menyempurnakan, menjunjungkan suruh Allah dan menjauhkan tegahnya. Itu dia. Kalau kita ada duit banyak pun, kita mau ingat duit ni aku nak channel pi
ke lorong-lorong yang diizinkan oleh Allah. Macam tu. Duit ni cukup bahaya tuan-tuan. Silap channel, kita makan saham sampai mati, sampai akhirat itu. Duit yang Tuhan bagi dekat kita, silap kita channel. Orang nak buat apa nama malam amal apakah, bunyi tu amal kan, aing tu dia bunyi lagi baik kan. Kita nak buat malam amal Aidil Fitri misalnya kan. Kita tak tengok dia punya atur cara majlis dia apa, tak tengok lagi. Kita terus bagi aja duit kita. Bagi-bagi duit tu depa utilize untuk apa? Untuk bayang dekat apa nama kugiran apa candeni ke apa ke, panggil mai ratu kebaya ke apa ke sikit malam tu, duit kita nanti tidur golin tu semua jahanam kita. Jahanam kita. Kan? Jadi benda ni mau nak kena jaga dia kata. Dan jadilah hati kamu sebulatnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antakuna fi sawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha law abqiyat lak. Dan bahawasanya adalah engkau itu lebih sukakan pahala bala dan musibah apabila engkau dikenakan dia. Sekiranya dikekalkan dia bagimu, yakni bala bencana yang kena kepada kamu itu amat kamu suka pada hatimu, sehingga jikalau dikekalkan ke atas dirimu itu pun suka juga kamu, lebih daripada suka kamu kepada segar, segak dan tidak kena apa bala bencana. Maka jikalau engkau ada yang demikian itu, maka sesungguhnya engkau itu bernama orang yang zahid. Itu dia. Kalau kita ni boleh jadi manusia yang apabila kena bala kita suka, kita lebih suka Allah bagi dekat kita bala sekali-sekala daripada Allah bagi kita okey sepanjang masa. Pasal apa? Pasal manusia ni lagi dia tak kena susah, dia tak ingat kat Tuhan. Dia macam tu. Manusia ni memang perangai macam tu. Kena susah, sakit sampai tak sedar ke diri, 3 hari koma misalnya, Allahu Akbar. Bukan kata dia, bini dia pun ingat kat Tuhan, laki pun ingat kat Tuhan, anak-anak pun ingat kat Tuhan, mak pak pun ingat kat Tuhan lebih. Bila dia ni kena musibah, duk terlentang terjung atas kaki tu, tak sedar diri, 3 hari 3 malam, pakai duk drip air masuk, pakai duk tebuk kok pinggang keluar apa, kita pergi tengok pun. Dan kita sampai-sampai di hospital tu, kawan baru tengok duk keluar selisih dengan kita kata main mana, main tengok kawan. Siapa dia? Abang, aku pun nak pergi tengok dia. Macam mana orang tengok? Lagu ni punya duk kelepiak kepala, kita lemah. Kita kata awak kita tak tahu nampak harus dia ni. Kita pun tak mau sembang nak pergi tengok sebab aku tak dan. Tapi tengok, pergi tengok nampak berat semua. Kita kawan, bini dia. Biji mata duk tengok laki dia duk menyawa ikan tiap-tiap hari ni. Bila doktor mai duk buat kelang kabut tanya, bini ni duk kelang kabut tanya, macam mana ni husband saya, macam mana doktor? You jaga dia baik-baik. Tuang pergi gitu aja. Tak sedap bunyi. You jaga dia baik-baik. Duk teriak ni sampai kering biji mata. Macam tu Tuhan bagi. Habis pakai ingat kat Tuhan. Pakai ingat habis. Dia tu pun masa dia duk sakit tu mau rakam video, ambil gambar dia. Ditakdirkan lepas tu dia sihat, dia baik, balik tunjuk gambar tu ke dia. Hang tengok ni masa hang sakit itu ni. Dia tengok tu pergi ambil ayat semayang tu. Tu dia kata ni Tuhan, aku berasan Tuhan bagi nyawa baru ke hang ni kata. Nyawa hang itu kira mau padam itu dah. Ni lagu ni punya keadaan hang tak boleh hidup macam hari ni. Mau kata kat dia macam tu. Dia pun duk melengong. Berubahlah ni aku tak main lah. Bila dia main susah, dia main sakit, dia teringat kat Tuhan. Berbanding dengan orang yang Tuhan tak bagi sakit, sihat, minum marak ni sekali 5 botol dia sapu, guru habis botol, guru 5 botol, bangkit jalan, lori langgak jatuh terguling, bangkit balik rumah, tak jadi apa dia ni. Tak ingat dia kat Tuhan, tak ingat. Lihat nyawa orang macam ni dalam duk mabuk tu, lori langgak, boom, tergolek jatuh pergi dalam parit tu. Kita kata habis dah orang ni, tengok merangkak naik buat dah balik dah rumah lagi. Dia tak sakit, Tuhan tak bagi dia sakit, dia tak pernah pun sakit. Dia tak ingat Tuhan situlah.
Kata kena jatuh pergi dalam parit tu, sengak pipi cari tak ada. Tadi jatuh tadi parit hanyut pergi ujung tu dah. Angkat di sana, angkat dengan darah pecah, kepala duk meleleh apa semua. Masuk pergi di hospital dengan keadaan teruk macam tu, harus dia berubah. Orang duk main tengok dia pun duk kata kat dia, kata hang ni saja Tuhan bagi peluang untuk hang bertobat ni. Dia pun duk dengar hari ni orang main kata, esok orang lain pula main kata lagu tu, hang ni saja Tuhan sebenarnya sayang kat hang. Kalau dia bagi hang padam pi hari tu ni, hang susah banyak, hang nak jawab pada Tuhan. Hang lepas ni kena syukur dekat Tuhan, hang kena semayang apa semua. Mudah-mudahan 10 orang main duk kata macam tu, 15 orang main duk kata macam tu, 20 orang main duk kata macam tu. Esok apabila discharge daripada hospital, dia balik-balik pelan-pelan pergi kedai buku, beli buku panduan semayang. Balik duk baca pelan-pelan seorang-seorang dia. Tanya bini dia, tanya pelan-pelan bini duk abang apa lebih kurang, pergi duk belajar semayang, kunci pintu bilik elok-elok, semayang, jangan bagi anak nampak malu. Pasal apa? Takut anak kata, bapak semayang lah ni. Kunci pintu elok-elok, semayang dalam. Kan? Cari anak main katok pintu tengah duk semayang, berhenti, sorok, ketayak, apa semua, buka, ada apa? Kata, tak apa, janji dia mau start perubahan. Tuan percaya tak ni contoh hak saya duk bawa ni jadi dalam masyarakat? Jangan duk tak percaya. Sebab kita bercakap berdasarkan cerita yang orang duk abang main. Mana benda ni memang jadi macam tu. Ada orang yang macam tu. Dia start macam tu. Sebelum daripada peristiwa yang menjadi turning point dia tu, dia ni satu orang yang tak boleh pakai langsung. Allah bagi dekat dia satu peristiwa. Sahabat saya dulu naik kereta, bini sebelah, anak 4-5 orang duduk di belakang, bawa kereta tengah hari rembang. Allah Tuhan Maha Kuasa look kata kelena jeremuh dengan lori tanah merah. Kata kena lori, kereta tu flat masuk di bawah lori tu. Anak mati seorang, 2 orang patah kaki, patah tangan, habis semua. Bini buta mata sebelah, dia patah kaki sebelah. Subhanallah. Sebulan tak sedar diri, dia hospital duduk terlentang sebulan tak sedar diri. Celek-celek mak mentua duduk tepi katil. Celek-celek tu mak mentua duduk tepi katil, berasa macam ingat lupa. Dia cerita sendiri pengalaman yang dia lalu. Mula sekali tanya bini dia mana. Mak mentua kata semua selamat. Kalau selamat mana dia? Ada sat lagi dia pamai kata. Tanya anak, ingat balik anak seorang-seorang. Sebut hak sulung, hak nombor 2, hak nombor 3, dia sebut. Mai tang anak hak mati tu mak mentua teriak. Tanya pasal apa teriak? Dah tak apalah, sehatlah. Dia selalu tanya benda-benda ni. Dia tanya, mati ke anak saya? Mak mentua dia selalu fikir benda tu lah. Mati ke anak saya? Berapa hari dah saya di sini? Sebulan tak sedar diri. Nak kata apa kat dia? Dua saat lagi petang baru bini mai naik kerusi roda. Bini mai naik kerusi roda, mata sebelah dah tak ada lah. Dia tengok keadaan bini macam tu, pegang bini pula tanya, anak kita ada semua ke? Dia duk mai guilty conscious. Dia rasa dia jadi punca ni, satu kereta ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ringkas cerita dia kata sampai habis discharge keluar hospital apa semua, baru tahu mati seorang anak dalam kemalangan tu. Dia dengan patah kaki, bini dengan buta mata, anak 2 orang patah kaki, tangan habis semua. Balik tidur berimpun, malam tu nak buat baca Yasin. Mudah-mudahan pahala bacaan ni bagilah dekat anak yang mati tu. Duk baca. Pegang buku Yasin, dia kata pegang basah lecun buku Yasin. Dia tak reti baca Quran sepatah pun. Bini boleh baca, anak-anak boleh baca, pakat baca, dia pegang depan anak, depan bini, depan Quran. Duk pegang tu, air mata duk turun. Basah lecun satu Quran. Tak buka, muka surat mana pun tak buka. Duk pegang lagu tu je. Dia main rasa bersalah, dia rasa malu dekat bini, malu dekat anak, malu dekat Allah. Dia main semua duk gulung masuk. Menangis, tak tahu nak kata apa. Saat lagi ustaz dia kata pakat duk lawan peluk ni, dengan bini, dengan anak duk peluk, duk teriak satu keluarga. Bermula daripada peristiwa tu, dia kata start daripada peristiwa tu, panggil ustaz main di rumah, ajak Quran kat dia, ajak daripada Alif Bata. Dia gigih tuan-tuan, dia belajar daripada Alif Bata tu, dia belajar sampai dia boleh baca Quran, sampai dia boleh hafal beberapa surah pendek dalam Quran, sampai dia boleh baca tulisan Jawi ni. Daripada tak erti apa langsung tu, berbekalkan rasa keinsafan dia tu, pasal jadi kemalangan tu.
Dia main cerita kat kita, dia repeat cerita tu balik kat kita pun sambil teriak, sambil cerita, sambil teriak. Kita tak tahu nak fikir. Kita pun dia naik ketat satu macam lah. Dia dengar dia punya cerita. Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat macam tu. Tuhan boleh buat. Kita jangan cakap. Itu sebab kadang-kadang musibah yang dia duk beritahu ni. Musibah ni kadang-kadang hikmah cukup besar di sebalik tu. Kita kalau tidak kena musibah, tak kena apa langsung, kita jadi lagu duk kalik, duk reput sorang-sorang lagu tu aja. Bila dia main satu macam punya musibah, satu macam punya ujian, satu macam punya balak duk main kat kita, masa tu baru kita sedang sikit, baru kita muhasabah balik, barulah kita usaha nak develop diri kita sendiri. So dia beritahu di sini, dia kata bahawa sesungguhnya pahala Allah bagi kepada orang yang ditimpa musibah itu. Dan orang tu apabila kena musibah, dia suka biarlah musibah itu berterusan kepada dia, mudah-mudahan itu memberi kebaikan kepada dia. Masalah dunia itu sepatutnya banyak mana dia ambil oleh orang yang zahid. Wallahu a'lam. Jadi lepas ni kita masuk, dunia itu sepatutnya banyak mana dia ambil oleh orang zahid, banyak mana yang patutnya kita nak ambil bahagian kita atas dunia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua.